Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Penyampaian Sijil dan Convocation Anak Da Yang Amat Mulia Pengiran Anak Harisah Widadul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim yang berlangsung di Bristol Cathedral College Green Park Street, Bristol. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Harisah Widadul Bolkiah telah dianugerahkan dengan ijazah Bachelor of Science with Honours Psychology daripada University of the West of England, Bristol. Yang Amat Mulia adalah anak anda kedua Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah dan juga anak anda yang kedua untuk menerima ijazah sarjana muda. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Rahimah Sanaul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim adalah anak anda pertama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah yang telah menerima ijazah Bachelor of Arts Media and Communications dari The School of Journalism, Media and Culture Studies, University of Cardiff pada tahun 2018. Turut berangkat pada Majlis Penyampaian Sijil dan Convocation tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kemaluddin Al-Haj serta kerabat diraja lain. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 dan 2 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,506 kes sembuh kemarin dengan 1 kes kematian. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 79.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.8%. 1 kes kematian turut dicatatkan kemarin. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisi dengan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang hajat berjemaah disusuli dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada ayahanda dan bonda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan bagi Paduka Anak Da ke bawah Dulia Maha Mulia Almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Para belia perlu meningkatkan penguasaan kemahiran abad ke-21 serta kemahiran digital. Strategi untuk mempersiapkan belia siaga masa depan merupakan tanggungjawab bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam NGO sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Sidang media berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, juga berkata mempertajam, meneroka serta menyerlahkan kemahiran dan potensi modal insan belia siaga masa depan menjadi strategi negara yang harus dilaksanakan bersungguh-sungguh bagi melahirkan belia yang cemerlang. Juga diadakan penyampaian poster sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 kepada wakil setiap persatuan-persatuan belia yang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 akan diadakan pada hari Selasa, 9 Ogos 2022 di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan tema Belia Siaga Masa Depan. Beberapa program telah disusun, antaranya pengurniaan anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan dalam 4 kategori. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan beberapa prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Para jemputan dikehendaki untuk membuat ujian ART di rumah sebelum menghadiri majlis atau acara dan seterusnya memuat naik keputusan ujian ke BruHealth. Tidak menghadirkan diri jika ada simptom-simptom demam seperti batuk, selsema, sakit leher dan seumpamanya. Sentiasa memakai sungkup muka di sepanjang majlis atau acara dijalankan dan menjaga kebersihan diri seperti mensanitasi tangan, mengamalkan etika batuk dan bersin dan mengelakkan bersalam-salaman. Kedutaan Republik Rakyat China malam tadi menganjurkan sambutan ulang tahun ke-95 penubuhan The Chinese People's Liberation Army. Hadir Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-31 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Hubungan ketenteraan merupakan bahagian penting terhadap perkongsian kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Majlis berlangsung di Terindak di Seni di Ibu Negara. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 malam tadi disemarakkan dengan persembahan bercorak keagamaan. Acara berlangsung di kawasan lapang berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sebanyak 5 buah sekolah menyertai persembahan tausyih, kalam jama'i, hadrah dan lagu dakwah. Juga diadakan persembahan kuiz untuk orang ramai. Acara merupakan anjuran Jabatan Pengajian Islam. Agensi-agensi yang terlibat terus membuat persiapan rapi bagi aktiviti rentas sempadan yang akan bermula pada Isnin ini, 1 Ogos. Bagi melihat secara lebih dekat lagi persiapan-persiapan untuk menerima kedatangan para pelawat keluar dan masuk negara ini, Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan kemarin membuat tinjauan ke pos kawalan Sungai Tujuh, daerah Belait dan pos kawalan Labu, daerah Temburong. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melaksanakan penaiktarafan sistem kawalan sempadan yang baharu dan proses uji cuba telah dibuat untuk memastikan sistem berkenaan berjalan dengan lancar. Pada masa ini, terdapat 14 kaunter pemeriksaan imigresen bagi keluar dan masuk untuk kategori kenderaan biasa, komersial, bas dan juga pejalan kaki di pos kawalan imigresen Sungai Tujuh.
Manakala Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED akan memantau pergerakan kenderaan, individu dan barang-barang yang dibawa melalui pos-pos kawalan darat dengan kerjasama agensi-agensi yang berkenaan bagi membantu orang ramai membuat pendaftaran, permohonan dan pembayaran caj perkhidmatan CAP sebanyak RM3 setiap seorang bagi satu hala perjalanan. JKED juga telah menyediakan kios Exit and Entry System EES. Orang ramai yang memerlukan bantuan khusus penggunaan EES boleh datang ke kaunter unit perkhidmatan pelanggan di Ibu Pejabat JKED semasa waktu pejabat. Secara minimum, jumlah kaunter pemeriksaan kenderaan biasa akan dibuka sebanyak 2 buah di bahagian masuk dan 2 buah di bahagian keluar. Waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan darat dan laut adalah bermula pada pukul 6 pagi hingga 6 petang setiap hari. Waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan Jabatan Pengangkutan Darat di Kuala Lurah, daerah Brunei dan Muara dan Sungai Tujuh ialah dari 6 pagi sehingga 6 petang. Waktu terakhir masuk bagi kenderaan komersial luar negeri pula pada jam 3 petang. Sementara itu, pos kawalan Labu dan Ujung Jalan daerah Temburong akan beroperasi pada jam 6 pagi sehingga 6 petang dan waktu terakhir masuk bagi kenderaan komersial luar negeri pada jam 4 petang. Minggu Ta'aruf College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB yang bermula 23 Julai lalu berakhir kemarin dengan Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf ke-16. Majlis berlangsung di Perkampungan Sukan Prakas. Hadir Awang Adirani Sofian bin Abdul Rahman, pemangku pendaftar Kupu SB. Majlis antara lain diisikan dengan tayangan video Minggu Ta'aruf sesi ke-16 dan bacaan ikrar pelajar pengambilan ke-16. Minggu Ta'aruf merupakan aktiviti tahunan yang dikelolakan oleh bahagian hal ehwal pelajar Kupu SB khusus untuk pelajar-pelajar baharu yang mengikuti pengajian di Kupu SB. Bagi memahami tajuk haji dalam sukatan pelajaran subjek fiqh dengan lebih mendalam dan dapat menghalusi serta menghayati bacaan-bacaan dalam ibadat haji, kemarin Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiraan Anak Hajah Salehah Katok menganjurkan program simulasi manasik haji bagi pelajar tahun 10. Program simulasi berlangsung di Dewan Serbaguna dan sekitar kawasan bangunan sekolah berkenaan. Program ini adalah satu-satu inisiatif bagi mendedahkan para pelajar dengan teori dan praktikal manasik haji serta dapat menambah kefahaman mereka dalam tajuk haji. Praktikal haji yang dilakukan adalah praktikal haji ifrad yang biasa dilaksanakan oleh jemaah haji negara. $19 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah sempena 30 tahun perasmian bangunan perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka daerah Tutong kemarin. Kempen dikendalikan oleh Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Salehah antara lain bertujuan bagi menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen-kempen tersebut yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Salehah atau menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card.